Materialisme berasal daripada perkataan Yunani iaitu materia yang membawa maksud benda yang bersifat jirim dan jisim. Baiklah, menurut Kamus Dewan edisi kedua, materialisme membawa maksud hanya perkara yang bersifat jasad sahaja wujud di alam ini. Fahaman materialisme ini berdasarkan daripada maksud yang saya sudah terangkan tadi, ia mempunyai kaitan rapat dengan fahaman fizikalisme, iaitu fizikalisme hanya mempercayai perkara yang bersifat jasad sahaja dan bersifat nyata sahaja wujud di dalam dunia ini. Baiklah, fahaman materialisme dan fahaman fizikalisme ini sangatlah berbeza dengan fahaman idealisme. Fahaman idealisme pula mempunyai kepercayaan terhadap kewujudan yang kita tidak dapat lihat, iaitu perkara-perkara yang gaib atau perkara-perkara yang bersifat rohani. Materialisme juga adalah merupakan suatu revolusi awal kebudayaan manusia pada suatu ketika dahulu. Contohnya, materialisme selalunya dikaitkan dengan duit, dengan wang, dengan harta kebendaan, kan? Maka dengan duit, wang dan harta kebendaan inilah mampu menaikkan ekonomi negara pada ketika dahulu. Walaupun pada ketika dahulu tidak menggunakan wang, harta, namun pada ketika dahulu menggunakan sistem barter, iaitu pertukaran barang. Okey, perkara itu juga boleh dikaitkan dengan materialisme. Disebabkan materialisme inilah mampu melonjakkan suatu ekonomi, suatu kualiti negara pada ketika dahulu. Baiklah, secara keseluruhannya lah, fahaman materialisme ini tidak akan pernah pudar di dalam budaya masyarakat ataupun individu sepanjang zaman, kerana materialisme inilah mempunyai kebaikan dan keburukannya terhadap peribadi, pembentukan masyarakat suatu negara itu. Terdapat beberapa objektif untuk kajian ini, antaranya mengkaji kesan materialisme terhadap masyarakat dari segi pendidikan dan ekonomi. Seterusnya, mengenal pasti punca budaya materialisme dalam kehidupan sosial. Akhir sekali, menganalisis masyarakat yang mengamalkan fahaman materialisme dalam kehidupan seharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan kesan materialisme dari segi pendidikan dan ekonomi. Kesan materialisme dari segi pendidikan adalah dapat membantu golongan OKU atau pendidikan khas dengan lebih sempurna. Hal ini kerana mereka dapat menggunakan segala fasiliti yang telah diperuntukkan untuk mereka dengan semaksimum mungkin supaya mereka dapat mempelajari ilmu dengan lebih sempurna. Yang kedua adalah kenaikan kos yuran perkhidmatan. Kenaikan kos yuran perkhidmatan telah menyebabkan pelajar-pelajar perlu membayar yuran tersebut dengan lebih tinggi, dan sehingga ada yang sanggup untuk bekerja secara sambilan semata-mata untuk membayar yuran tersebut. Yang ketiga adalah membantu proses pengajaran dan pembelajaran pelajar di peringkat rendah maupun tinggi. Hal ini dapat memperbaiki sektor pendidikan di negara Malaysia. Yang keempat adalah kesan buruk daripada personaliti pelajar itu sendiri. Hal ini kerana pelajar terlalu bergantung harap terhadap fasiliti yang telah diperuntukkan untuk mereka tanpa perlu mencari bahan-bahan lain ataupun sumber-sumber rujukan yang lain. Dari segi ekonomi pula adalah membentuk peribadi buruk masyarakat. Hal ini kerana masyarakat terlalu mementingkan materialisme ataupun kebendaan sehingga sanggup mengabaikan akhlak maupun nilai-nilai murni dalam kehidupan mereka. Yang kedua adalah produk dan perkhidmatan berskala global meningkat. Hal ini kerana masyarakat terlalu mementingkan kebendaan sehingga sanggup membeli produk-produk dan mengakibatkan permintaan produk tersebut meningkat. Yang ketiga adalah memberi kesan buruk dari segi psikologi remaja. Remaja terlalu berusaha untuk menunjukkan kemewahan yang ada pada diri mereka dalam kalangan rakan sebaya mereka. Yang keempat adalah akibat daripada materialisme ini, ramai yang akan mengalami ketekanan mental.
Hal ini kerana mereka terlibat dengan hutang piutang disebabkan mereka ingin mengikut trend mahupun ingin membeli barang-barang yang sepatutnya tidak diperlukan, tetapi disebabkan mereka berfikiran secara materialism, maka mereka tersepit dengan hutang piutang tersebut. Berbagai jenis situasi yang mencetuskan budaya materialisme ini dalam kalangan masyarakat kita, lebih-lebih lagi di dalam era kini. Antaranya, masyarakat sejagat menjadi terlalu obses dengan kebendaan dan sentiasa bersikap materialistik dalam amalan kehidupan mereka. Masyarakat lebih cenderung untuk menjerumuskan diri ke dalam kancah kekayaan harta benda sehingga mengabaikan nilai-nilai murni dalam diri masing-masing. Selain itu, punca terjadinya materialisme dalam seseorang itu adalah kerana sikap iri hati dengan kelebihan orang sekeliling, khususnya melibatkan kebendaan seperti telefon bimbit, beg berjenama, dan lain-lain lagi. Masyarakat kini mereka berlumba-lumba untuk menonjolkan kemewahan yang dimiliki oleh mereka agar dapat mempamerkannya kepada umum walaupun terpaksa berbelanja melebihi had kemampuan mereka sendiri. Seterusnya, faktor berlakunya budaya materialisme ini adalah kerana didikan yang diterapkan di dalam diri seorang individu itu. Contohnya, dari kecil lagi, kita telah diajar untuk bersaing di dalam kelas agar memperolehi kedudukan yang terbaik di dalam kelas maupun sekolah. Sikap budaya saing ini telah terbawa-bawa oleh sesetengah individu yang mengamalkan budaya materialisme ini sehingga mereka menjadi seorang dewasa, namun menonjolkannya dengan cara yang berbeza, yaitu seperti yang saya nyatakan sebelum ini, yaitu dari segi kebendaan dan juga kemewahan. Dan juga jika dipandang dari perspektif yang berbeza, punca materialisme berlaku disebabkan oleh faktor ekonomi setiap golongan masyarakat. Hal ini disebabkan ekonomi pada era kini memerlukan kos sara hidup yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan zaman sebelum ini. Dan saya percaya setiap individu juga pasti ada keinginan untuk mengikuti tren semasa, yaitu segala benda haruslah bersih yang terkini. Dan juga akhir sekali, budaya materialisme juga berpunca daripada mentaliti setiap individu itu sendiri. Kerana masyarakat kini mereka lebih cenderung untuk bersaing dalam perkara yang remeh, seperti membanding-bandingkan harta kemewahan sendiri di antara mereka, lalu mengakibatkan persengketaan dalam masyarakat sejagat. Thank you. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nazika binti Harun. Saya dari kumpulan 6. Saya akan menerangkan tentang realiti budaya materialisme. Dari segi ekonomi, menurut ahli falsafah dari Eropah, manusia melakukan kegiatan dalam bidang ekonomi kerana kepentingan peribadi, di mana ia bertindak sebagai pendorong dan membimbing manusia melakukan apa saja asalkan masyarakat mampu membayarnya dengan penilai sekalipun. Sistem ekonomi pada masa kini terdapat banyak perniagaan yang melanjutkan dan persaingan amat sengit. Terdapat beberapa masalah pada ekonomi era kini yang disebabkan oleh tingkah laku seorang individu. Namun, kita bukanlah berada dalam kedudukan mendistribusikan sumber-sumber perniagaan. Dalam hal ini, ada pembatasan berdasarkan ketetapan sunnah individu. Dari segi sosial, pada era globalisasi ini terdapat individu yang melakukan lebih dari satu pekerjaan demi menjaga diri maupun keluarga. Antara seperti wang dan keperluan pendidikan berperanan penting dalam kehidupan. Setiap individu mampu mengejar kepentingan masing-masing tanpa adanya campur tangan pihak pemerintah, kerana jika ia sebaliknya, ia dilihat seakan-akan dibimbing oleh tangan yang tidak nampak. Materialisme yang sejati dan mempunyai ilmu pengetahuan yang positif adalah hubungan sosial antara manusia. Dari segi pendidikan,
Pada zaman milenial ini, setiap individu hanya akan mempelajari suatu dasar untuk mengejar kejayaan yang diimpikan oleh mereka. Motif setiap individu dalam mempelajari sesuatu yang baru adalah kerana terikut-ikut dengan kehendak semasa. Pendidikan pada era ini, seseorang individu itu mempunyai idea pemikiran yang berkembang dan semakin maju. Pendidikan pada era kini, seseorang akan dipaksa oleh ibu bapa atau guru untuk mempelajari atau membuat kerja yang diberikan. Kerajaan memberikan ajaran kepada pelajar yang gigih berusaha dalam pendidikan dan bukannya terhad kepada yang berjaya sahaja. Hal ini kerana kerajaan hanya memberikan ganjaran kepada pelajar yang berjaya dan pada mereka yang belajar atas dasar mencapai cita-cita mereka. Pihak kerajaan tidak akan campur tangan terhadap urusan individu jika tidak melibatkan kerajaan. Kesimpulannya, orientasi hidup yang mengamalkan budaya materialisme ini akan dipandang sebagai masalah yang mampu mengancam keberlanjutan hidup manusia di masa yang akan datang. Hal ini kerana manusia terperangkap dalam penghormatan berlebihan terhadap unsur kebendaan yang boleh menyebabkan depresi atau mempengaruhi motivasi untuk berjaya, terutama sekali kepada pelajar. Selain itu, budaya menganggungkan kebendaan juga boleh mempengaruhi ketidakstabilan dari segi kewangan dan boleh menyebabkan muflis. Dalam kajian ini, budaya materialisme didekati dari perspektif pendidikan dan ekonomi seperti memaparkan kajian tentang kesan materialisme dalam pendidikan dan ekonomi, punca materialisme wujud dalam pendidikan dan ekonomi, penerapan materialisme dalam realiti pada era ini, cabaran membanteras budaya materialisme dan kepentingan anti-materialisme. Informasi kajian tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi dan membantu sesiapa sahaja yang hendak meneliti tentang budaya materialisme, terutama sekali berkaitan dengan pendidikan dan ekonomi. Materialisme terbuka untuk diselidiki pengaruhnya bagi performa kerja dan belajar, kehidupan sosial serta kaitannya dengan masalah-masalah psikologi ini boleh dicadangkan bagi kajian-kajian selanjutnya. Terima kasih.